Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya lagi, Cikgu Hairul. Hari ini kita akan membincangkan tentang tajuk hubungan makanan antarhidupan. Jom. Hubungan makanan antarhidupan dalam suatu habitat dikenali sebagai rantai makanan. Rantai makanan bermula dengan tumbuhan hijau yang dikenali sebagai pengeluar. Tumbuhan hijau membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Buah sawit dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh helang. Rumpai air dimakan oleh plankton, plankton dimakan oleh ikan kecil, ikan kecil dimakan oleh sotong, sotong dimakan oleh ikan besar dan ikan besar dimakan oleh jerung. Dalam rantai makanan ini, rumpai air dikenali sebagai pengeluar, manakala hidupan yang lain dikenali sebagai pengguna. Mari kita lihat contoh-contoh rantai makanan di habitat yang berbeza. Semoga video pembelajaran hari ini memberi manfaat kepada anda semua. Selamat belajar. First one. What is this? This is a ellipse. Ellipse. Bibir. Okay. Lip. So perkataan lip, what happened? Kita tambahkan dia, gabungkan dia dengan perkataan what is this? This is a stick. Kayu ranting, kayu. Okay. Kalau kita gabungkan dia, dia jadi apa? Dia jadi apa ni? Girls, you must know about this. Lipstick. Okay. Lipstick. So, ada tak bibir awak dekat dalam tu? Ada tak kayu dekat dalam tu? Tak ada kan? Tapi dia jadi satu perkataan, dia jadi benda yang baru. So, lipstick. So, this is a hand. Tangan kita. Okay. So, kita nak gabungkan dengan apa? What is this? There is a bag. So, kita gabungkan dia. Dia jadi apa? Dia jadi handbag. Okay. So, handbag. Adakah handbag ni ada tangan kita kat situ? Tidak. Okay. So, dia jadi satu perkataan yang lain. So, kita ada moonlight, keyhole, pancake, mailbox, fishball, basketball, bawah sekali tu ialah toothbrush. Okay. Alright. So, ini ialah contoh yang telah perkataan tu mesti kita gabung. Okay. Perkataan tu kita mesti gabung dan rapat. Close. Hai, okey, hari ni cikgu nak ajar kamu berkenaan nilai tempat dan nilai digit bagi sesuatu nombor. Okey, tengok contoh yang cikgu beri, 726,845. Okey, apa nilai tempat bagi nombor ni? Dan apa pula nilai digitnya? Okey, mari kita saksikan ya. Cuba tengok 5 tu, nilai tempat dia sah, 40, digit 80, 100, 6, 1000, 20,000 dan 700,000. Okey, nilai digit 5 tu 5. 4 sifar 40, 8 sifar 800, 6 sifar 6,000, 2 sifar 20,000 dan 700,000. 700,000. 1 tu 7 berada di nilai tempat 1000. Nombor 2 10, nombor 3 60,000, nombor 4 100,000, nombor 5 sah, nombor 6 100,000. Tekan nilai digit bagi digit yang bergaris. Nilai digit kan cikgu dah kata mesti kamu kena ingat digit je mesti melibatkan angka. Dekat nilai digit tu berada dekat rumah ribu, sifar dia ada 3. Dekat puluh sifar dia ada 1. 90, seterusnya macam tu. Kalau apa yang cikgu ajar pada hari ini dan kamu dapat selesaikan soalan cikgu beri tu dengan sendiri, okey? Yang ni cikgu dah bagi jawapan, cikgu dah bagi contoh, harap kamu dapat selesaikan. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Farah Izzah binti Muhammad Kamal atau Ustazah Farah. Saya akan mengajar 4 usaha mata pelajaran pendidikan Islam. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita hari ini, sama-sama kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Pada hari ini kita akan belajar bacaan surah At-Takasur.
Mari kita sama-sama membaca surah At-Takatsur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Untuk aktiviti pembelajaran kita pada hari ini, Ustazah nak murid 4 usaha menyalin surah At-Takatsur dengan kemas di dalam buku nota. Itu sahaja untuk pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. PDPR Sejarah pada hari ini bersama saya Cikgu Zakma binti Zahar. Tajuk pembelajaran hari ini ialah kaedah penyelidikan sejarah. Murid-murid, apakah kaedah penyelidikan sejarah? Baiklah, terdapat 3 kaedah penyelidikan sejarah iaitu kaedah arkeologi, kaedah lisan dan kaedah bertulis. Murid-murid, kaedah arkeologi merupakan proses mendapatkan maklumat daripada bahan tinggalan sejarah. Kaedah ini dilakukan melalui proses gali cari. Contohnya, fosil, tembikar, barangan logam dan kulit siput. Manakala kaedah lisan merupakan proses mendapatkan maklumat melalui temu bual. Dan kaedah yang terakhir ialah kaedah bertulis, merupakan proses mendapatkan maklumat daripada tulisan dan lakaran. Maklumat ini diperoleh daripada dinding gua, kayu, batu dan bahan bercetak. Cikgu berharap agar murid-murid dapat faham tentang 3 kaedah yang sangat penting dalam penyelidikan sejarah. Sekian, terima kasih. Selamat belajar dan selamat menjawab semua soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Ustazah Falisa, guru bahasa Arab untuk tahun 5. Subhal khair, Ustazah harap semuanya sihat-sihat. Yang pertama, kita tengok sama-sama furnon. Okey, sebut sama dengan Ustazah. Furnon. Furnon. Apa dia furnon? Dia gambar ni. Ketuhar ataupun panggil oven. Kalau bahasa Arab dipanggil furnon. Okey. Yang kedua, perkataan yang kedua iaitu mauqidun. 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 Apa dia mauqidun? Mauqidun ni dapur. Semua kat rumah ada dapur kan? Awak memasak mesti menggunakan mauqidun. Okey, kita tengok perkataan yang ketiga. Salajatun. 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 Apa dia salajah? Salajah ni ialah peti ais. Peti ais. Yang keempat, ibrikun. 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 Apa dia ibrikun? Tengok gambar tu, cerik. Dalam buku surah 4 ada dinyatakan haza dengan hazihi. Jadi awak perlu, apa yang awak perlu ingat ialah kalau muannas dia mestilah menggunakan haza. Kalau muzakkar dia menggunakan. Okey, saya rasa setakat itu dulu untuk hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada PDP akan datang. Assalamualaikum. Ila liqa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar pendidikan Islam bidang akidah. Tajuk Allah bersifat sama. Ini yang pertama, menerangkan pengertian Allah bersifat sama. Kedua, menerangkan dalil nakli Allah bersifat sama. Yang ketiga, menjelaskan maksud meyakini Allah bersifat sama melalui dalil nakli.
Okey, kita lihat apakah maksud Allah bersifat sama'. Allah Maha mendengar setiap sesuatu, sama ada bunyi yang kuat atau yang sangat perlahan. Contoh yang paling senang ialah bisikan hati setiap manusia. Tetapi pendengaran Allah berbeza daripada pendengaran makhluknya, kerana Allah tidak memerlukan deria pendengaran, dan pendengaran Allah tidak terbatas seperti mana pendengaran manusia. Okey, seterusnya, apakah hukum beriman dengan sifat Allah sama'? Hukumnya adalah wajib. Allah Maha mendengar akan setiap sesuatu dengan sentiasa berhati-hati pada setiap pertuturan dan bisikan hati kita. Dalil dari ayat Al-Quran, iaitu daripada ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu sami'un alim. Maksudnya, dan ingatlah Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa mengetahui. Apakah kesan meyakini Allah bersifat sama'? Yang pertama, menjaga pertuturan dan bisikan hati. Yang kedua, sentiasa berdoa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjadikan bacaan Al-Quran dan zikir sebagai amalan harian. Yang keempat, menjauhi maksiat lidah, iaitu daripada pertuturan yang tidak baik atau kotor. Yang kelima, hidup diberkati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekian saja pelajaran kita untuk hari ini. Ya, harap selepas ini murid-murid dapat melaksanakan latihan yang Ustazah akan bagi dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, sementara kita nak belajar ni, ada buku teks tak kat sebelah awak tu? Kalau ada, awak buka lah muka surat 4. Topik kita pagi ni ialah bergayut songsang. Apa dia bergayut songsang tu? Sebelum tu, awak kena tahu dulu apa dia jenis genggaman. Genggaman atas, genggaman bawah, genggaman campur atas dan bawah. Genggaman yang sesuai untuk aktiviti bergayut pada palang ialah dengan genggaman bawah. Maksudnya awak pegang palang tu dari bawah. Pegang, genggam dia dari arah bawah. Nampak tak? Ni dia genggaman bawah ni. Tangan awak dari arah bawah, awak pegang palang. Diri menghadap palang, genggam palang dengan genggaman bawah. Lonjak dengan ekstensi badan dan rapat pada palang. Dan yang terakhir, awak jatuhkan badan awak tu ke bawah. Assalamualaikum. Hai, selamat sejahtera murid-murid tahun 4 sekalian. Cikgu Siti Rohani di sini belajar bersama mata pelajaran RBT. Baik, pada minggu ini kita masih lagi di dalam unit 1 iaitu amalan keselamatan bengkel. Okey, kita berada. Baik. Di sini kamu boleh buka buku teks muka surat 10 berkenaan dengan pelan laluan kecemasan bengkel. Okey, seperti mana kita di dalam kelas pun kita adakan pelan laluan kecemasan. So, sama juga dengan di bengkel. Sekiranya berlaku sebarang kebakaran. Baik.
Alat yang kedua ni adalah alatan kecemasan yang penting di bengkel RBT. Ya, dua-dua perkara ni mesti ada dalam RBT. Yang pertama adalah alat pemadam api dan yang kedua adalah peti pertolongan cemas. Okey, peti pertolongan cemas kita guna semasa berlaku kecederaan. Okey, ada 4 langkah kesemuanya. Yang pertama, tanggalkan pin picu. Okey, sila tanggalkan pin picu. Kedua, halakan muncung alat ke pangkal api mengikut arah angin. Okey, pastikan muncung alat tu di pangkal api. Ya, bukan di atas api yang orange tu. Dekat pangkal api, kat tempat yang terbakar, keselamatan di bengkel RBT. Fokus utama pada keselamatan dalam bengkel adalah kebersihan bengkel. Kita mesti pastikan bengkel kita berada dalam keadaan yang kemas. Okey, baik lihat gambar A dan gambar B. Suasana di dalam bengkel manakah yang mengamalkan kebersihan dan susul atur yang betul? Ada dinyatakan cara untuk menyelenggara alatan gunting dan juga papan kekunci. Okey, yang tu kamu boleh bacalah. Okey, so dekat skrin cikgu nak tunjuk cara untuk menyelenggara alatan pen 3 dimensi dan juga pisau. Okey, soalan mudah secara online dan kemudian cikgu ada sertakan sekali latihan untuk kamu buat sama ada seperti biasa cetak dan tanpa dalam buku ataupun kamu boleh salin dalam buku latihan dan selamat menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good day to all. I'm Mr. Haikal. How are you today? I hope that all of you are doing fine with your family. Remember to always stay at home and take care of your health. Alright? Okay, so let's proceed with our second lesson for this month of January 2021. So today we're going to learn on days of the week. Days of the week. Hari-hari dalam satu minggu. Alright? Okay, so are you ready? Let's go. Okay, repeat after me. Okay, ulang semula selepas saya. Monday. 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 Alright, it's Monday. Alright, not Monday. It's Monday. Monday. Tuesday. 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 Okay, you can see right here. If you look at the phonics, okay, there's a letter Z there. So Tuesday, right? Tuesday, you pronounce as Tuesday. Okay, repeat after me. Tuesday. Tuesday. Wednesday. Wednesday. So I can share some of activities that you always do. Okay, maybe some of the activities are your hobby. Dan sebenarnya, saya nak prepare kamu sebelum kita belajar satu lagu yang sangat menarik. Okay, lagu yang menjadi, what can I say, is among favorite. Okay, lagu yang menjadi kegemaran kepada rakan-rakan kamu. Alright, so the first one, go swimming. Go swimming. Pergi berenang. Go swimming. Nah, suka tak berenang? Okay, next. Play ball. Play ball. Bermain dengan bola. Next. I'm pretty sure most of you love this one so much. Play computer games. Play computer games. Play computer games. Bermain permainan dalam komputer. Computer games. Next. Play football. Play football. Bermain bola sepak.
Play ball, main bola. Play football, bermain bola sepak. Alright? It's more specific. Name of the sports. Sing. Sing. Menyanyi. Alright? Afterwards, we're going to sing all together. Selepas ni kita akan menyanyi bersama-sama. Okay, next. Play hide and seek. Hide and seek. Apa tu? Hide, menyorok. Seek, cari. Okay, main sorok. Main cari-cari. Kan? Sorok dan main sorok Melayu. Jom enjoy this song. Alright. Lagu dia Busy Week. It's a busy, 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 busy week. It's a busy, 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 busy week. Macam biasa, macam minggu lepas, share personal to me. Alright, so that's all. Thank you. Bye. Assalamualaikum, saya Cikgu Fatimah. Hari ini kita akan belajar bahasa Melayu tahun 3, tema kekeluargaan. Okey, sekarang kita perhatikan gambar. Cuba kita tengok tentang keluarga. Banyak aktiviti yang kita dapat. Bukanlah sesuatu yang asing kerana kita sering melakukan aktiviti-aktiviti ini. Cuma sekarang kita tahu kita perlu jaga diri kerana di musim PKP. Macam-macam aktiviti Okey, seterusnya kita tengok. Tadi kita kata hari ini kita nak belajar ayat tunggal. Jadi ayat tunggal kita, apa itu ayat tunggal? Jadi terlebih dahulu kamu kena tahu apa itu ayat tunggal. Sebenarnya kita dah belajar dah pada dari darjah 1, darjah 2 dan kini kita dah mula darjah 3. Okey, sekarang kita tengok apa itu ayat tunggal. Ayat tunggal ni dia terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. Ayat ini juga dikenali sebagai ayat mudah atau ayat selapis. Okey, kat sini cikgu bagi contoh. Contoh ayat iaitu, cuba perhatikan, lelaki itu sedang menyapu. Okey, subjek kita adalah lelaki itu. Dan nampak tak cikgu sengkang kat sini makna beza subjek dan predikat. Predikat sedang menyapu. Okey, cikgu harap kamu faham kerana ayat tunggal merupakan ayat yang mudah. Okey, sekarang kita tengok gambar. Okey, sekarang kita dah masuk pada tema unit keluarga cergas iaitu mendengar dan bertutur. Tajuk kita Suria Pagi. Kemudian kamu tengok arahan. Arahan cikgu adalah perhatikan gambar, baca perbualan, sebut semula 3 ayat tunggal yang terdapat dalam perbualan tersebut. Okey, kat sini ada contohnya, ini anak kakak. Ibu, tempat ini sungguh cantik. Okey, jadi ibu adalah subjek. Tempat ini sungguh cantik merupakan predikat, penerangan kat situ Okey, seterusnya kamu perhatikan banyak ayat tunggal kat sini. Jadi cikgu nak kamu baca, sebut semula. Maknanya kamu kena pasti sekurang-kurangnya 3 ayat tunggal yang terdapat dalam semua perbualan ni. Cikgu harap kamu dapat kena pasti kerana ini merupakan ayat yang simple, ayat yang mudah. Sekian pelajaran kita hari ini. Cikgu harap kamu dapat faham apa yang kita pelajari hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Semoga semua berada dalam keadaan sihat sejahtera dan bersemangat untuk memulakan hari pertama persekolahan pada tahun ini. Okey, saya Teacher Hidayah, guru matematik murid-murid untuk tahun 3.
akan memulakan pengajaran pada hari ini dengan tajuk daripada unit 1. Okey, unit 1 ini adalah dari bidang nombor dan operasi, dan tajuk yang akan kita belajar adalah nombor hingga 10,000. Okey, topiknya adalah nombor bulat, dan subtopik yang kita akan belajar pada hari ini adalah kenal dan tulis nombor. Pada tahun ini, murid-murid akan belajar nombor daripada 1,000 hingga 10,000. Okey, ini adalah standard pembelajaran untuk tajuk pada hari ini, subtopik. Okey, pastikan untuk tajuk pertama ni bukunya adalah jilid 1 ya. Okey, kandungan nombor hingga 10,000, dan kita akan tengok kenal dan tulis nombor dulu. Okey, nombor hingga 10,000. Okey, ini adalah contoh situasi di kilang coklat. Okey, kilang ini dibina sejak tahun nombor sehingga 5 nilai tempat. Okey, 10, ratus, ribu dan juga 10,000. Okey, mana kata tajuk kita nombor hingga 10,000, jadi ada 5 nilai tempat, terus 80. 2780 ada 4 nilai tempat, jadi 2,780 paket coklat susu. Okey, seterusnya dia bagi nilai lagi dalam bentuk angka 1130. Okey, 1130. Okey, ada 4 nilai tempat. Jadi kita kena sebut sebagai 1,130. Okey, 1,130. Okey, paket coklat strawberry. Okey, mengandungi angka 1,000. Okey, itu adalah nilai 1,000. Okey, seterusnya murid yang ketiga, dia pegang satu alat. Ini adalah contoh alat bahan bantu mengajar dalam matematik. Nama alat ini adalah dekak-dekak. Okey, dekak-dekak tu dia dah buat partition, dia dah bahagikan mengikut nilai tempat. Kalau kita perhatikan betul-betul, okey, dia ada nilai tempat 10, ratus, ribu. Okey, nilai tiada biji. Okey, ataupun tiada manik lah, kita punya manik ya. Okey, nilai puluh ada 3 manik, nilai ratus ada 2 manik, dan nilai ribu ada 4 manik. Okey, kita mulakan daripada nilai 10, ratus, ribu, tapi cara kita sebut mestilah daripada ribu, puluh, ratus, puluh dan Okey, jadi nilai nombor ini adalah 4,230, ataupun dalam perkataan dia dah nyatakan 4,230. Okey, seterusnya murid yang keempat, dia pegang satu kad nombor yang lebih besar. Okey, dekat situ ada dalam perkataan dan juga dalam angka. Okey, jadi nombor tersebut adalah 1,013, ataupun kita boleh juga panggil 1,013. Okey. Okey, yang di bawah pula dia kata tampalkan kad angka dengan kad perkataan yang sepadan. Sama saja. Okey, bila kita tengok suatu nombor dalam bentuk angka itu adalah bersamaan dengan perkataan yang dinyatakan, maka betul lah nilai dia. Okey, contoh yang pertama dia bagi 8,000. 8,000 adalah 8,000. Jadi ejaan dia ataupun dalam perkataan mestilah kita eja 8,000. Okey, dekat sini ada scan QR code. Okey, klik dekat fungsi tu, ataupun kalau sesiapa phone yang tak ada function untuk scan QR code ni, boleh juga download apps untuk pada hari ini. Diharapkan sedikit sebanyak dapat membantulah murid-murid untuk belajar di rumah. Assalamualaikum. كيف حالكم جميعا؟ أتمنى لكم بالصحة والعافية مع أسرتكم. Baik, pada hari ini kita akan sambung kita punya pembelajaran ataupun pengajaran bahasa Arab kita tahun 2. Tajuk yang pertama iaitu Hayya Nata'aruf. Maksudnya mari berkenalan. Jom sama-sama. Okey, yang pertama, kedua, ketiga dan yang keempat, ada 4 watak kat sini. Okey. Watak yang pertama iaitu cikgu lelaki, muallimun. Okey, sekali lagi, muallimun, ikut ustaz. Yang kedua,
Muallimatun. Okey, muallimatun. Yang ketiga, tilmizun. Tilmizun. Okey. Yang keempat, tilmizatun. Tilmizatun. Okey, yang seterusnya. Ana. Okey, ana. Nampak? Saya maksud dia. Okey, ana, saya. Murid tu tunjuk dia punya diri dia. Yang kedua, anta. Anta ni awak untuk lelaki, okey? Anta, awak. Anti. Anti untuk perempuan. Dia tunjuk dekat murid perempuan tu. Nampak tangan dia. Anti maksudnya awak untuk perempuan. Macam tu. Okey, seterusnya kita pergi kepada perbualan ni. Man anta? Dia tanya budak lelaki tu. Siapa awak? Okey. Lelaki tu sebut ana tilmizun. Saya murid lelaki. Wa man anti? Ana tilmizatun. Dia tanya pula, awak siapa pula? Ana tilmizatun. Saya murid perempuan. Okey, seterusnya. Aina taskunu ataupun taskunina. Ada dua, sama. Taskunu untuk bila kita nak tanya orang lelaki, taskunina kita nak tanya orang perempuan. Okey, maksudnya di manakah awak tinggal? Okey. Aina taskunu ataupun aina taskunina. Jawapannya adalah askunu fi Selanjur. Okey. Askunu fi Selanjur. Okey, baik. Itu saja kita punya pembelajaran pada hari ini. Dan kuis yang akan diberikan di grup nanti, baca kat situ. Kita Ustaz akan bagi kuis dalam 7 soalan macam tu. Diharap kamu semua faham dulu, kemudian jawab kuis tersebut. Okey, selamat belajar. Terima kasih. Man ana, man ana, man ana laulakum, kaifa ma hukmukum, kaifa ma ahwakum. Man ana, man ana, man ana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sekarang ni Ustazah Zuhaida yang akan mengajar kelas 2 tekun bagi mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kita baca doa sebelum belajar. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Mesti baca syahadah. Okey, boleh? Okey, kalau baca syahadah macam mana? Tahun 1 dah buat kan? Okey, mesti ada angkat jari. Okey, jari kat telunjuk sebelah kanan. Okey, kanan. Okey, baca sama-sama dengan Ustazah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna
Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawasanya tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahawasanya Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Okey, yang pertama, okey, kamu dapat menyenaraikan sifat-sifat Allah. Apa dia? Nanti kita tengok. Okey, yang kedua, okey, dapat menyatakan maksud sifat-sifat Allah. Ada berapa sifat Allah ni? Tak apa, kita tengok. Okey, 20 sifat Allah yang wajib kita ketahui. Apa dia? Kita wajib ketahui. Maksudnya, apa sifat-sifat Allah? Apa yang ada pada Allah? Sifat-sifat ini tu macam mana? Okey? Saya baca sama-sama. Okey? Yang pertama, wujud. Apa dia? Wujud. Wujud tu maksud dia apa? Ada. Ada. Macam kita kat rumah kita ada. Ada apa? Ada handphone. Ada apa? Ada TV. Ada bola. Okey, ada apa? Apa lagi? Kamu main game kan? Macam itulah. Contohnya ada. Maksudnya wujud. Tapi kita tak boleh samakan apa yang kita ada. Macam itulah wujudnya. Rupa bentuk Allah. Tak boleh. Okey? Kita kena sematkan dalam jiwa kita, hati kita, akidah kita bahawa Allah itu memang ada. Okey? Baik, yang kedua, kidam. Apa dia kidam? Bukan main dam tau. Kidam. Sedia ada. Maksudnya, sebelum wujudnya adanya galaksi atau planet-planet yang kita tahu apa planet apa. Sekarang kita duduk apa? Bumi kan? Apa keliling-keliling bumi? Matahari, bulan, planet Mushtari, Zuhal, Pluto. Yang macam tu, yang banyak tu kan? Okay, Allah dah wujud dan sedia ada. Okay, tak ada siapa pun yang wujudkan Allah tu. Memang Allah telah sedia ada. Okay, jangan pertikaikan sedia ada macam mana. Okay, baik. Nombor 3. Okay, tengok nombor 3. Baqa'. Apa dia baqa'? Kekal. Okay. Kaf lam kal. Kekal. Kekal, tahu kekal tak? Maksudnya tak hilang. Sama juga kita manusia. Okay. Baik, nombor 4. Okay. Mukhalafatuhu lil hawadisi. Okay. Sekali lagi. Mukhalafatuhu lil hawadisi. Bersalahan dengan yang baharu. Qiyamuhu binafsihi. Saya ulang. Qiyamuhu binafsihi. Berdiri dengan sendiri. Nombor 6. Wahdaniyah. Okay, wahdaniyah. Apa dia maksud dia? Asa. Asa tu maksud dia. Asa tu apa? Satu. Allah Maha Esa. Selalu kita sebut Allah Maha Esa. Allah Maha Esa. Berbahasa Allah satu. Kudrat. Berkuasa, 8 iradat, berkehendak, 9 ilmu mengetahui, 10 hayat hidup. Nombor 15, kaunuhu muridan. Keadaannya apa? Keadaannya apa tu keadaannya? Okey, kaunuhu keadaan Allah bagaimana? Okey, keadaannya yang berkehendak. Okey, 16, kaunuhu aliman. Keadaannya mengetahui. Kaunuhu hayyan. Keadaannya hidup. Kaunuhu sami'an, keadaannya mendengar. Kaunuhu basiran, keadaannya melihat. Dan yang terakhir, kaunuhu mutakalliman, keadaannya berkata-kata. Okay? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum and a very good afternoon, boys and girls. Okay, we meet again today in our English class. So we are going to learn on the Smart Kids, which is focusing on the numbers on page 6 and 7 today. Okay? Okay, let's start. We are going to start on vocabulary, numbers, and object. Okay, number 1, the first one is 10. 10. Okay, how to pronounce 10? Okay, 10. Example in the sentence, Abu has got 10 books. Okay, next, 20. 20. Abu has got 20 books. Okay, next one, 30.
30. 30. Abu has got 30 books. Next, 40. 40. 40. Abu has got 40 books. Now, number 4. Usually we spell for F-O-U-R. But when it comes to 40, we eliminate, kita buang U. Kita hanya tinggal 40. F-O-R-T-Y. Alright, next one. 50. 50. 50. Abu has got 50 books. Okay. 50. We pronounce it 5. Kan? F-I-V-E, 5. But when it comes to 50, kita sebut, we pronounce it as 50, not 50. 50. Okay, next one. 60. 60. 60. Abu has got 60 books. For those who have books, you can refer to your books. For those who don't, you can refer to my video, okay? Now, we are going to listen and read. I'm going to play you the 92, 93, 94, 95. Hi, Anna. Oh, hi, Greg. What are these? They're my shells. Okay, now we move to our grammar. Okay, so in this grammar box on page 7, we are going to learn on how to use hasn't and haven't. Okay, we have learned in our previous lesson on how to use has got and have got. So we are very much familiar with singular and plural. Okay, let's now focus on the yellow box on top of your book on page 7. How to use hasn't and haven't. Okay, first look at have. Okay, if there is if there is questions on have you got 20 shells? So how are you going to answer? If yes, kalau ya, yes, I have. Okay. If no, no, I haven't. Alright. So look at they. Have they got 20 shells? If yes, kalau ya, yes, they have. Kalau no, no, they haven't. Okay, kalau tidak, no, they haven't. Okay, now look at has. How to use has? Alright, has he got 50 dolls? Yes, he has. Kalau ya, yes, he has. If no, kalau tak, no, he hasn't. Alright, another example. Has she got 50 dolls? Yes, she has. No, kalau tak, no, she hasn't. Alright, now, haven't or hasn't. Alright, hasn't, ini hasn't and haven't. Sama maksud dia dengan has not or have not. Okay, has not or have not. Alright, now because sebab before this in the previous syllabus ikut yang dulu a few years back memang kita sebut kalau ya, kalau benda tu yang ya, yes, he has, no, he has not. Kan kita sebut has not. Okay, ataupun have not. Okay, but for say now we are using CEFAR, CEFR. We learn on how to speak like the native speaker. Have you got 10 books? Okay, how are we going to answer? Kalau ya, yes, I have. I think that's all for today. We have come to our end. We have come to the end of our class. All right. So I hope you will practice or do revision on this grammar. Okay. Kalau you tak faham apa-apa, you can always ask me. All right. I'm gonna give you a simple exercise later. So I guess that's all for today.
boys and girls. Okay, until next time. Bye. Last week, we have learned how to say hello. Hello, hello pupils. Hello, are you ready? Let's continue learning English with Teacher Zeti. It's morning. Wake up. Wake up, my dear pupils. Good morning. Selamat pagi. Good morning, Hafizuddin. Good morning, Hafiq. Good morning, Raisha. Good morning, Syahira. Good morning, Ryan. Good morning, Anas. And good morning, Haris Mirza. Good morning. Let's spell together. G O O D. Good. M O R N I N G. Morning. Good morning. It's singing time. Let's sing together. Good morning, how are you today? Good morning, I'm happy, let's play. Good morning, how are you today? Good morning, I'm happy, let's play. Okay pupils, let's learn a new word. Good night. Selamat malam. It's time for you to sleep. Before you sleep, you have to say good night. Sebelum tidur, kena ucap selamat malam. Good night. Good night. Good night. Spell together. G O O D. Good. N I G H T. Night. Good night. Selamat malam. Good night. Good night, my dear pupils. Good night. Good night, Ayah. Good night, Ibu. That's all for today. See you soon. Goodbye. And thank you, Anas. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi untuk murid-murid kelas Anggerik. Okey, pada minggu lepas kita telah belajar berkaitan dengan community kan. Okey, jadi pada minggu ini kita akan melihat lebih mengenal lebih dalam berkaitan dengan komuniti ni atau kawasan kejiranan kamu, iaitu berkaitan dengan jawatan kuasa komuniti. Okey, jawatan kuasa ni maksudnya sebuah organisasi dalam sesebuah kawasan. Pengerusi ini adalah ketua dalam sesebuah organisasi atau persatuan perumahan. Okey, contohnya dalam komuniti ni persatuan perumahan lah. Okey, jadi kalau contohnya pengurusi dalam unit beruniform, maksudnya dia adalah ketua. Okey, jawatan yang kedua adalah setia usaha. Setia usaha. S-E-T-I-A-U-S-A-H-A. Setia usaha. Kebiasaannya, setiap usaha ini menyelaraskan semua aktiviti persatuan dan mahir dalam urusan surat menyurat. Okey. Okey, jawatan yang ketiga ialah bendahari. Bendahari. B-E-N-D-A-H-A-R-I. Bendahari. Okey, bendahari ni tugasnya adalah mengurus keuangan persatuan dengan jujur dan amanah. Jawatan kuasa yang keempat dalam sesebuah organisasi ialah AJK, ahli jawatan kuasa. KPK ni akan membantu melaksanakan aktiviti yang dirancang. Okey, dia bantu
boleh maklumkan kepada cikgu secara personal. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cikgu harap semua anak murid cikgu berada dalam keadaan yang sihat dan juga ceria. Hari ini cikgu nak mengajar subjek kemahiran manipulatif. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan belajar berkenaan bunyi yang berada di sekeliling kita. Ada bunyi yang kuat dan juga ada bunyi yang perlahan. Baiklah murid-murid, mari kita dengarkan pelbagai jenis bunyi melalui tayangan video yang akan cikgu tayangkan sebentar saja lagi. Jom kita saksikan. Bunyi yang pertama ialah bunyi anjing. Bunyi yang kedua ialah bunyi horn kereta. Bunyi yang kuat ialah bunyi anjing. Dan juga bunyi horn kereta. Baiklah, sekarang kita lihat pula bunyi yang perlahan. Bunyi yang perlahan ialah bunyi air yang menitik. Dan juga bunyi jam yang Baiklah murid-murid, sebenarnya itu sahaja pembelajaran kita untuk hari ini. Cikgu harap semua murid-murid cikgu di rumah dapat memahami isi pelajaran yang cikgu sampaikan pada hari ini. Bye-bye, sehingga kita berjumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar anak-anak semua ya? Saya harap anak-anak semua dah bersedia untuk menyambung pelajaran kita ya. Tajuk kita hari ini ialah wuduk ataupun mengambil air sembahyang. Baik ya, Ustazah akan terangkan apa dia wuduk. Baik, wuduk ialah menyapu atau meratakan air ke anggota tertentu untuk menghilangkan hadas kecil beserta niat. Baik, anggota tertentu itu kita akan tengok nanti apa anggota yang perlu kita sapu atau basuh dengan air ya untuk menghilangkan hadas kecil. Itu maksud wuduk, iaitu menyapu atau meratakan air ke anggota tertentu ya untuk menghilangkan hadas kecil. Baik, hukum berwuduk ialah wajib ya. Baik ya, sekarang kita akan tengok apa dia anggota wuduk yang wajib untuk kita basuh atau sapu air ya. Kita tengok ada berapa anggota wuduk yang wajib. Ada 4 ya, ada 4. Apa yang 4 tu? Okey, kita tengok satu-satu. Yang pertama ialah basuh muka. Basuh muka. Anggota pertama ialah muka. Ya, kita wajib membasuh muka ketika wuduk. Baik, kita tengok pula yang kedua. Okey, yang kedua, kita wajib keempat-empat anggota ini wajib untuk kita basuh ketika berwuduk. Kalau tertinggal salah satu, maka wuduk kita tidak sah ya. Saya ulang, yang pertama muka, yang kedua tangan hingga ke siku, yang ketiga sebahagian kepala dan yang keempat pula ialah kaki ya hingga buku lali. Baiklah anak-anak, setakat ini dulu pelajaran kita untuk hari ini. Jangan lupa jawab kuis yang telah Ustazah sediakan ya. Baik, sekian, jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat pagi. Apa khabar anak-anak Cepaka 2? Okey, bertemu lagi kita pada minggu ini pada hari Jumaat 5 hari bulan 2. Okey, anak-anak boleh ambil buku modul. Okey, muka surat 3 gambar ni ya. Okey, arahannya ialah gunting gambar dan lekatkan pada perkataan yang betul. Kat sini ada 6, 7, 8 perkataan dan ada 8 gambar. Tapi jangan potong gambar yang bawah ni. Nanti ambil lembaran tu potong. Okey, dari sini ada gambar mata, lutut, siku, kaki, mulut, pipi, leher, hidung. Okey, ambil gambar, potong, gunting dan tampal pada perkataan yang betul. Okey, dan ni muka surat 3. Untuk muka surat 4, muka kosong. Okey, ni lengkapkan saya. Okey, surat 4 ni lah. Gambar mata, kita potong gambar mata, kita letak mata kat mana? Sini. Letak hidung, telinga dengan mulut.
Okey, kita lengkapkan kat sini. Okey, itu saja untuk hari ini, untuk minggu ini. Okey, selamat belajar dan saya mohon ibu bapa untuk membantu anak-anak lah. Okey, itu je. Assalamualaikum dan selamat belajar. Bye, jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Hai murid. Hari ini kita akan belajar sofa, fa dan su. Okey, jom. Fa, so, fa, so. Latihan sofa. Okey, itu saja. Jangan lupa cuba tau. Bye.